tanggal 28 Februari 1983, Jawatankuasa Kabinet Anti Dadah telah mengisytiharkan dadah musuh utama negara. Dadah didefinisikan sebagai ubat-ubatan dan merupakan istilah khusus yang dicipta untuk memberi pengertian penyalahgunaan atau tidak boleh diikuti. Mengikut Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, dadah didefinisikan sebagai suatu bahan kimia yang bersifat psikoaktif yang apabila digunakan sama ada ditelan, dihidu atau disuntik akan mengubah emosi, perasaan, aksi dan persepsi seseorang. Psikoaktif pula bermakna bahan yang berasal daripada campuran bahan kimia yang akan bertindak kepada fungsi otak. Ia akan menyebabkan perubahan pandangan, perasaan, kesedaran dan tabiat. Dadah dikelaskan kepada 6 jenis. Yang pertama, kanabis. Yang kedua, opiat. Yang ketiga, halusinogen. Yang keempat, stimulan. Yang kelima, psikotropik. Dan yang keenam, depresan. Dadah dari jenis kanabis digunakan dengan cara dihisap dalam rokok atau pipe, dikunyah dan boleh juga digunakan sebagai satu bahan untuk makanan. Dadah dari jenis kanabis dikelaskan pula kepada 3. Yang pertama, hashish. Yang kedua, marijuana. Dan yang ketiga, ganja. Dadah jenis opiat pula diambil dengan cara dihisap dengan pipe, ditelan ataupun dimakan. Dadah jenis ini boleh dibahagikan kepada yang pertama, morfin, yang kedua, candu dan yang ketiga, heroin. Dadah jenis halusinogen pula diambil dengan cara dimakan dalam bentuk tablet atau kapsul ataupun dicampurkan dalam minuman. Dadah dari jenis ini boleh dibahagikan kepada 4. Yang pertama, lysergic acid. Yang kedua, dithalamide ataupun LSD. Yang ketiga, pencyclidine. Dan yang keempat, ketamin. Dadah jenis stimulan pula digunakan dengan cara disuntik, dimakan, dihidu dan dihisap. Dadah stimulan dibahagikan kepada 2. Yang pertama, amfetamin dan yang kedua, kokain. Lemah gigil tiada bermayang. Dadah jenis psikotropik pula boleh diambil dengan menggunakan pil atau kapsul. Dadah ini terbahagi kepada yang pertama, ekstasi dan yang kedua, syabu. Dadah jenis depresan dimakan dalam bentuk tablet atau kapsul. Kapsul barbiturik dipecah, dilarut ke dalam air dan disuntik dan dicampur dengan heroin. Depresan dibahagikan kepada 3. Yang pertama, metaqualon. Yang kedua, rofinol. Dan yang ketiga, tranquilizer.
Penagih yang mengambil dadah dengan cara suntikan boleh dijangkiti pelbagai jenis penyakit. Antaranya, penyakit jangkitan otak tetanus, penyakit kancing endokarditis, dan penyakit jangkitan jantung. Penyakit lain yang tidak kurang popularnya di kalangan penagih yang mengambil dadah secara suntikan ialah penyakit AIDS, hepatitis B, C dan D, bisul, kudis, kurap dan pelbagai penyakit kulit yang lain. Jangan sampai berleluasa. Penagih yang mengambil dadah melalui mulut pula menghadapi risiko untuk mengalami kerosakan paru-paru dan hati, kerosakan pada sistem penghadaman di mana zat makanan tidak akan mencukupi, dan juga kerosakan pada buah pinggang. Penagih juga akan mengalami otot-otot badan yang mengecut di mana badan akan menjadi lesu dan tidak bermaya, dan berat badan juga akan menurun dan berkemungkinan akan lumpuh. Kajian juga menunjukkan bahawa penagih-penagih juga mungkin akan menghadapi masalah-masalah yang berikut. Yang pertama, masalah mental. Yang kedua, akan menghidap AIDS. Yang ketiga, sengsara menghadapi maut. Yang keempat, mengalami kerosakan otak. Yang kelima, tidak berupaya mengawal diri sendiri. Dan yang terakhir sekali, akan disisihkan oleh keluarga ataupun masyarakat. Awas dadah berbahaya, tragedi merata dunia, membawa kelemah sengsara. Wajah memucat, letih dan lesu. Suntikan jarum neraka, membawa ke alam tiada, menghidup bunga racun berbisa. Lemah gigil tiada berdaya, lemah gigil tiada bermaya. Hapuskan dadah musuh. Kajian menunjukkan ada banyak punca yang menyebabkan seseorang terpengaruh dengan penyalahgunaan dadah. Punca yang paling utama ialah pengaruh kawan, iaitu melibatkan 49.55% daripada penagih. Punca yang kedua ialah perasaan ingin tahu yang melibatkan 25.44% daripada penagih. Punca ketiga, untuk mencari keseronokan yang melibatkan 18.48%.